يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis, yang berbahagia Tuan Haji Yohanis Yahya, Ketua Pegawai Eksekutif Perak SADC, Div jemputan kepada muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pada malam ni diberikan kepada kita hidayah, diberikan kepada kita kenikmatan. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama untuk mendengar dalam satu majlis ilmu yang mana inilah pertama kali dalam hidup saya ceramah di kaki gunung. Waktu dijemput, saya lalu dekat sini, saya pun terkejut kan. Lalu terkejut, tengok ingat ada funfair. Selalu lampu macam ni funfair je ada. Tapi bila sampai masuk dekat yang ada belon gelap pula, saya ingat orang nak culik boleh jadi sebab masuk jalan gelap. Tapi bila sampai, yang menguruskan dia kata, "Ustaz, terus je sampai dekat pagar tu Ustaz parking kereta." Jadi alhamdulillah sampai juga. Semoga Allah merahmati dan meredai kita insya-Allah. Jadi bila kita nak sampai dalam bulan Ramadan, kan, bila kita sebut tentang bulan Ramadan ni, dah berapa hari saja tinggal kita nak sambut. Dan bila sebut tentang bulan Ramadan ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa jenis orang yang dia suka sampai Ramadan ni dia gembira. Bila sampai bulan Ramadan, ada beberapa masyarakat kita ni terpecah dalam beberapa kumpulan ni, dia gembira menyambut kedatangan Ramadan. Bila sebut bulan Ramadan nak sampai ni, dia gembira, dia suka sangat. Bila tanya sebab apa Haji suka ni, sebab dia kata makanan banyak. Bulan Ramadan ni makanan banyak. Betul? Yalah, lagi-lagi lepas PKP ni orang lain macam, kan? Kita insya-Allah bazar pun ada dan sebagainya. Jadi ada orang yang masuk bulan Ramadan gembiranya kerana apa? Kerana boleh makan. Satu. Ada juga mereka ni yang mana masuknya bulan Ramadan, kegembiraan mereka kerana apa? Kerana mereka nampak duit bisnes. Gembira juga bila sampai bulan Ramadan. Dan ada juga yang sampai dalam bulan Ramadan mereka gembira disebabkan amal ibadat yang boleh dilakukan. Lagi-lagilah kita waktu PKP 2 tahun, kita nak solat berjemaah di masjid di surau, mungkin ada di sana ada batasan-batasan, tetapi alhamdulillah bermula 1 hari bulan 4 ni insya-Allah kita dibenarkan untuk hadir beramai-ramai untuk memeriahkan masjid surau. Jadi alhamdulillah, ini semua nikmat yang Allah berikan. Bila kita sebut tentang bulan Ramadan, maka seperti mana yang kita tahu, tajuk kita pada malam ni tentang nuzul Quran. Bertepatan pula ketika mana kita nak ceritakan tentang nuzul Quran, dan kita cerita pula di kaki bukit di Gunung Masurat ni. Sempat juga saya tengok Gunung Masurat ni lebih kurang ketinggian dia 2183 meter. Walaupun saya tak panjat macam abang-abang tu panjat,
Kan? Tapi saya tahu. Macam mana ustaz tahu? Syekh Google ada. Dia bagi. Jadi 2183. Sorry, itu bukan Gunung Masurat. Gunung Masurat dia lebih rendah daripada tu. Ini Gunung Kerbau. Gunung Kerbau 2183 meter. Gunung Kerbau. Ada satu lagi gunung ni antara gunung yang tertinggi di Perak. Ada satu lagi gunung antara gunung yang tertinggi juga yang disebutkan seperti dalam pencarian saya ni, Gunung Gayung. Dia rendah sikit daripada Gunung Kerbau ataupun Gunung Karbu yang disebutkan Korbu, 2173. Tapi kalau Gunung Masurat ni dia lebih rendah. Saya ingat bukit. Bila cerita tentang Gunung Ganam ni, seperti mana yang ada di dalam Al-Quranul Karim, apabila diturunkan Al-Quranul Karim, maka teringat kita cerita bagaimana Allah turunkan Al-Quran di Gua Hira. Bila sebut tentang Gua Hira, kita teringat cerita bagaimana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Tetapi persoalannya, kenapa Allah turunkan dan Allah perintahkan Nabi berada di Gua Hira? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita buka dalam Al-Quran, ada 33 perkataan Al-Jabal, perkataan gunung ataupun bukit dalam Al-Quran. Ada 33 kali Allah sebutkan dalam Quran. Dan apabila Allah sebutkan tentang Al-Quran, tentang bukit bukau ni, Gunung Ganang, maka Allah ceritakan tentang kehebatan Allah. Antara kehebatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, seperti mana yang kita faham dan kita tahu, iaitu diturunkan wahyu pertama di dalam surah Iqra, kan, yang kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ataupun dinamakan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 di Gua Hira. Maka sebab apa dipilih Gua Hira? Itu persoalan dia. Sebab apa dipilih Gua Hira? Kalau kita fikirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh pilih gua-gua yang lain, kan? Kalau kita tengok Gua Hira ni disebutkan oleh para alim ulama, yang mana Gua Hira merupakan antara gua yang berada di bumi Mekah Mukarramah pada ketika itu, yang mana diturunkan Al-Quran padanya, dan kita nampak di sana Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan ketika mana diturunkan Al-Quran di Gua Hira, maka pemilihan Gua Hira disebabkan, kata ulama, jauh daripada Mekah Mukarramah, yang mana di sana pada ketika itu mereka menyembah berhala. Sebab tu Nabi SAW duduk di Gua Hira, Nabi nak tenang. Bila kita duduk sekarang ni di gua, ceramah pula di gua ni, kita rasa tenang sungguh, kan, dengan suasana, dengan pokok, dengan bukit bukau yang kita akan ceritakan apa yang disebutkan dalam Al-Quran mengenai bukit bukau yang kita tengok ni. Dan ada satu kaum yang Allah sebutkan spesifik mengenai Gunung Ganah, dan ada Nabi yang diutuskan, dan antara mukjizat dia keluar satu haiwan daripada bukit bukau. Yang ni kita akan ceritakan kejap lagi. Tetapi kita nak sebutkan bagaimana turunnya Al-Quranul Karim di Gua Hira, yang mana jauh daripada masyarakat pada ketika itu. Dan Gua Hira, bagi mereka yang biasa pergi Mekah, biasa pergi panjat Gua Hira ni, mereka akan nampak pemandangan Mekah, kemudian mereka akan nampak Sahara disebut padang pasir. Di situlah Nabi menjumpai ketenangan sebelum diturunkan wahyu yang pertama. Kalau muslimin muslimat, khususnya abang-abang kita yang tadi kalau saya sembang, dia kata, ustaz, saya berapa kali dah hiking ni. Kalau tengok, tuan-tuan tengok, saya pun pernah hiking juga. Biasa juga. Antara bukit-bukit yang saya pernah, Gunung Setung di Kelantan. Lebih kurang 3 kali naik. Naik bukan macam biasa kita naik daripada bawah Gunung Setung tu, naik sampai atas, bawa periuk nasi, sebab atas terus makan.
pikuh periuk nasi tu naik sampai atas sebab malas nak masak dah. Kemudian naik lebih kurang 3 kali waktu muda lah. Dan ni pun muda juga, tapi waktu dulu zaman sekolah dulu, umur 16 tahun di Kelantan, umur 17 tahun naik. Jadi alhamdulillah. Gunung Jerai juga naik daripada kaki bukit, naik di atas. Tapi Gunung Masurak ni belum lagi. Tengok, dikhabarkan mereka ni panjat ni selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Abang-abang yang panjat ni nak pecahkan buku Malaysia Book of Record. Dia kalau boleh, pegawai eksekutif kita kalau panjat tu lagi canggih. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi confirm tak boleh. Confirm tak boleh. Dulu insya-Allah. Dulu. Tapi bila kita sebut tentang Gunung Ganang ni, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang satu kaum Samud. Wa Samud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Wa Samud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Iaitu ada satu kaum yang mana disebutkan kaum Samud, yang mana mereka ni menebuk bukit bukau. Gunung Ganang ni dulu punya zaman ni, zaman Nabi Saleh ni, dorang tebuk bukit bukau ni. Dah ada kecanggihan mereka duduk dalam bukit bukau, sehingga kan antara mukjizat yang terbesar Nabi Saleh pada waktu itu keluar unta di antara bukit. Keluar unta. Memang waktu tu mereka bukan buat magic, tetapi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan mukjizat, Allah berikan kepada para nabi ni mukjizat, Allah tengok apa yang ada di sekelilingan masyarakat waktu itu. Dan waktu itu masyarakat kaum Samud ini, mereka ni duduk di Gunung Ganang, buat perumahan, buat macam-macam tempat di Gunung Ganang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk hebatnya kuasa Allah. Bukit bukau kalau kita tengok ni, keluar unta, seekor unta betina, dan diperintahkan supaya jangan bunuh unta itu. Tetapi kaum Samud melanggari perintah Allah dan akhirnya mereka binasa. Allah sebutkan cerita tentang Gunung Ganang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi di dalam Al-Quranul Karim, seperti mana kalau kita tengok dalam surah Al-Ghashiyah. Cerita tentang surah Al-Ghashiyah ni cerita tentang hari kiamat. Antara ayat 17, 18, 19 Allah ceritakan tentang Gunung Ganang, yang mana Allah mulakan, Allah suruh kita tengok unta dulu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Yang pertama Allah kata afala yanzurun, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah ciptakan unta, Allah jadikan unta, Allah ciptakan unta, tidakkah kamu melihat dengan mata kepala kamu? Allah suruh kita renung unta yang pertama. Orang yang biasa pergi Mekah, kan, pergi buat umrah, dia akan ziarah ladang unta, betul? Kan, haji-haji yang biasa pergi Mekah, pergi buat umrah ke, buat haji ke, dia akan pergi ladang unta. Mutawif bila pergi sana dia kata, Pak Haji, kalau Haji duduk sini, singgah di ladang unta, wajib minum susu unta. Pakat minum susu unta. Kemudian unta ni kalau kita tengok, Allah ceritakan, Allah suruh kita tengok, Allah suruh kita fikir. Kerana unta ni kita tengok hebatnya unta, dagingnya boleh dimakan. Siapa yang biasa makan daging unta, dia panas sedikit. Ustaz, diberikan sedikit, ialah kesempatan untuk duduk di bumi Morocco selama 10 tahun. Ijazah Master PhD di bumi Morocco. Jadi selama 10 tahun. Jadi unta biasa kita tengok, unta ni hebat, dia boleh ingat. Semua binatang dia ada memori ingat, tetapi unta ni dia dahsyat, dia ingat dan dia membalas dendam. Ada satu kejadian di Morocco ni, seorang pengembala yang mana dia jaga unta ni, dia pukul seekor unta. Kemudian unta ni dia simpan memori, dia kata hang siap. Dia simpan. Bila dia tengok tuan dia duduk dekat tepi perigi,
unta ni datang, dia sepak tuan tu, mati, jatuh ke dalam perigi, meninggal terus. Unta. Sebab tu unta, mana ada orang sembelih unta baring, ada? Kita tengok. Tak adanya orang sembelih unta macam kerbau ataupun macam lembu. Tidak. Dia tak boleh nak dibaring sebab unta kuat. Daging dia boleh dimakan, susunya boleh diminum, kulitnya boleh dibuat baju sejuk. Kemudian jadi kapal padang pasir. Pergi, kalau kita tengok padang pasir, kalau pergi Abu Dhabi dan sebagainya, unta, kenderaan dulu-dulu ni, itulah binatang tunggangan di padang pasir. Tak pernah unta mengadu masuk abu. Pernah tengok? Tak pernah. Dan unta ni tak pernah pakai kasut walaupun padang pasir panas. Tak pernah. Dan dia boleh tahan makan dia, minum dia lebih kurang 3 bulan. Itu Allah suruh kita tengok unta. Kemudian Allah kata, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kamu tengok ni langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tinggikan, Allah jadikan langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kamu lihat gunung ni. Kata Allah, kamu lihat gunung, bagaimana dia ditegakkan. Kalau kita tengok gunung ni, antara yang disebutkan oleh para alim ulama, pengkaji-pengkaji yang pencinta gunung ganang ni, dia akan tahu tujuan Allah ciptakan gunung ganang ini adalah untuk tujuan dia pasak bumi. Kalau tanpa gunung ganang, bumi ni akan bergoncang. Sebab tu gunung ganang ni Allah jadikan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam 33 perkataan kali Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi di dalam Al-Quranul Karim, yang menariknya, Allah ceritakan bagaimana esok gunung ganang ini akan hancur berkecai. Seperti mana di dalam surah Al-Qari'ah, Allah ceritakan bagaimana esok kalau kamu tengok ni, gunung yang hebat ini semuanya akan hancur, semuanya akan berkecai dan akan jadi seperti debu yang berterbangan. Sebab tu bila kita duduk dalam nuzul Quran yang Ramadan akan tiba, begitulah hebatnya Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu yang pertama di atas gunung. Disebut Gua Hira, ataupun waktu itu mereka duduk dalam Gua Hira yang mana kita panjat, kan, kita panjat dan kita akan duduk di situ dan kita akan nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan Allah turunkan wahyu yang pertama. Itu hebatnya gunung, sebab dia memberikan kepada kita ketenangan. Baik, bila diturunkan Al-Quran, seperti mana yang kita akan sentuh lagi beberapa perkara tentang gunung ganang ni cukup banyak, tetapi Ustaz nak cerita serba sedikit tentang penurunan Al-Quran, bagaimana Al-Quran diturunkan. Dan apabila Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada surah Al-Alaq ayat pertama hingga ayat yang kelima, kemudian bila turunnya wahyu itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan. Nabi takut sebab Nabi tak biasa melalui peristiwa yang mana penurunan wahyu sehingga menggeletar badan baginda Rasulullah. Nabi turun daripada gunung, Nabi berlari, Nabi masuk ke dalam rumah. Waktu itu isteri baginda Rasulullah, Siti Khadijah, kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Hebatnya Khadijah, muslimin muslimat, hebatnya Khadijah. Khadijah tak tanya Nabi apa yang Nabi buat. Tapi kalau bayangkan bini kita, kita balik dalam keadaan menggeletar, bini ni dah tanya dah macam-macam dah. Ni abang buat apa ni? Mesti abang buat sesuatu ni. Abang cuba cerita, ni apa yang kerja abang dah buat? Tak sempat nak minta selimut, dia dah tiba dah daripada pintu ni. Tapi Khadijah, hebatnya Khadijah, Khadijah tak tanya. Sehingga kan cerita dalam sirah, sehingga Nabi tenang. Dan sehingga Nabi cerita apa yang berlaku ketika mana penurunan wahyu. Kata Nabi SAW, aku nampak satu makhluk yang mana dia peluk aku dalam keadaan aku lemas. Kemudian Khadijah pun memujuk menenangkan baginda Nabi SAW. Itu hebatnya Al-Quran. Al-Quranul Karim bila diturunkan kepada Nabi SAW, Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah
Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Allah sebut, "Lau anzalna hadzal Qur'an," jika kami turunkan Al-Quran, hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu, atas gunung ganam. Allah ceritakan Quran. Allah kata, kalaulah kami turunkan Al-Quran ini atas gunung ganam, la ra'aitahu, kamu akan tengok, khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kamu akan tengok gunung ganam yang hebat, yang kukuh, yang tegap ini akan hancur berkecai. Kenapa? Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Tapi bila manusia menerima Al-Quran seperti mana penerimaan baginda Nabi SAW Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya, manusia tak takut dengan apa yang Allah ceritakan dalam Quran. Sebab tu kalau kita tengok para sahabat dahulu, bila dia tengok, contohnya Abu Bakar As-Siddiq, dia tengok gunung ganam, dia tengok langit, dia boleh menangis, memikirkan kehebatan Allah. Tapi kalau kita hari ni tengok gunung ganam, kita tengok langit, kita tak rasa apa. Sebab apa? Sebab masalah dia, masalah hati kita. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati la yabqa. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di dalam sunannya, kata baginda Rasulullah, akan datang ke atas umatku suatu zaman, minal islami illa ismu, Al-Quran, minal islami illa ismu, nama hanya pada nama Islam tapi hanya pada nama. Minal Quran illa rasmu, Quran hanya pada tulisan. Masajiduhum amiratun wahiyya kharabun minal huda, masjid mereka megah tapi kosong petunjuk Allah. Baik, kata Nabi, akan datang ke atas umatku suatu zaman, yang pertama Islam hanya pada nama. Kalau orang dulu kan, haji-haji dahulu kan, orang-orang veteran dahulu, bila dia nak namakan anak, dia akan buka Al-Quran. Dia tengok dalam Quran ada surah Ibrahim, dia namakan anak dia Ibrahim. Dia tengok dalam Quran ada nama Zakaria, nama Nabi, dia akan namakan. Hari ni dah. Masyarakat kita hari ni, kalau anak-anak muda sekarang ni, dia suka menggabung-gabungkan nama. Nama bapa gabung dengan nama mak, jadi Anaconda. Biasa. Nama mak Mona, nama bapa Afiq, jadi Monafik. Dia suka gabung. Memang sekarang ni, ustaz, kalau saya gabung tak jadi maksud, boleh ke ustaz nama dia tanya kan? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Dia suka. Dia dah tak suka. Mana ada dah nama nak sebut nama anak Umi Kalsum ada. Tu zaman bila ustaz? Kan Ruqayyah. Tu zaman bila ustaz? Orang dah tak nama dah dengan nama tu. Tak apalah kalau kita nak nama pun dengan nama apa, tapi hari ni nama hanya pada Islam. Nama Islam tapi tak menggambarkan ciri Islam. Itu satu Nabi sebut. Kemudian yang kedua Nabi sebut, akan datang kata umatku minal Quran illa rasmu, Al-Quran hanya pada tulisan. Ni yang kita sebut tentang nuzul Quran, walaupun tak sampai lagi nuzul Quran, tapi bulan Ramadan yang kita nak masuk ni bulan Quran. Kata Nabi, Al-Quran hanya pada tulisan. Muslimin muslimat, ustaz ada seorang kawan dia jemput, dia nak rasmikan kedai dia. Biasa dekat kedai, muslimin muslimat, biasa pergi kedai makan kan, bila pergi kedai makan, ayat apa yang biasa orang gantung? Dia letak ayat apa? Ayat 1000 dinar. Sebab apa orang gantung ayat 1000 dinar? Murah rezeki ustaz. Semua pergi mana-mana murah rezeki. Bila ustaz sampai situ, kawan tu dia buat besar, satu frame besar. Dia kata, Ustaz tahu tak surah ni, ayat ni ayat apa? Dia tanya ustaz. Kalau ustaz tanya dia okey juga. Ni dia tanya ustaz tahu tak ayat apa? Kita kata ayat 1000 dinar. Ustaz tahu tak kelebihan dia apa? Dia tanya kita. Macam dia pula ustaz. Saya pun tanya dia, apa kelebihan dia? Dia kata kelebihan dia ustaz, kita gantung ni, ayat ni ustaz kalau gantung ni, murah rezeki. Ustaz kata murah rezeki. Sebab apa gantung satu? Kalau murah rezeki, buat wallpaper tu kan.
daripada pintu masuk sampai pintu keluar, betul tak? Tapi sebenarnya Allah sebut dalam ayat tu apa? Kita baca sikit. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan buka segala jalan bagi dia. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki. Min haitsu la yahtasib, yang mana dia tidak sangka-sangkakan tentang rezeki dia. Baik, Allah sebut kepala ayat tadi, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, untuk Allah buka pintu jalan bagi dia, Allah permudahkan bagi dia, untuk Allah bagi kepada dia rezeki yang tidak terhingga. Untuk Allah buat semua ni, Allah suruh kita apa? Adakah Allah kata barang siapa yang menggantungkan ayat ini? Ada? Allah kata wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa. Jadi orang tanya, Ustaz, salah ke saya gantung? Tak salah kita gantung. Gantung ayat Quran ni tak salah. Tapi yang salahnya ketika mana kita gantung, rasuah buat juga. Kan? Kadang-kadang ni gantung ayat tu dia punya besar ayat. Wa may yattaqillah, barang siapa yang tapi dalam perniagaan menipu juga, dalam timbangan. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, solat tinggal juga. Jadi mana takwanya? Bila kita gantungkan ayat Quran ini, kan, dekat rumah kita, saya yakin semua rumah muslimin-muslimat pasti ada gantung ayat 1000 dinar ke, ayat kursi ke, Al-Fatihah ke, ayat 3 kul ke ataupun 4 kul ke. Kita duk gantung. Apa kesan ayat tu dalam diri kita? Ni yang kita sebut tentang nuzulul Quran. Dan Allah rakamkan dalam Al-Quran bagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala rasul, telah berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, sesungguhnya umat aku mengambil Al-Quran sambil lewat. Nabi sebut, wahai Tuhanku, umat aku, kaum aku mengambil Al-Quran sambil lewat. Muslimin muslimat, bila kita baca Quran ni, nuzul Quran ni, bila masuk Ramadan ni, bila kita baca Quran, yang pertama kita akan baca Quran ketika mana nak mati, betul tak? Orang mati je baca, cari Quran, cari surah Yasin, alhamdulillah, baca juga. Yang kedua, bila kita akan cari Quran, bila kita baca Quran, bila jumpa hantu. Betul tak? Atau nyanyi lagu UK, atau menyanyi bila jumpa dia duk pergi menyanyi. Tak ada, kita akan baca Quran. Bila Ustaz cerita tentang makhluk-makhluk ni, minta maaf lah, ialah kita tahu kan tempat kita, tak apalah, dia pun makhluk Allah juga. Ustaz teringat satu cerita kawan, dia hafal Quran 30 juzuk. Di Morocco ni Ustaz ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang hafal Quran 30 juzuk. Dia punya hebat ni, kalau kejut dia baca mana-mana pertengahan Quran, dia boleh sambung. Seperti mana kalau kita tidur, kita kejut, kita sebut ihdinas siratal mustaqim, boleh sambung tak? Boleh. Sebab Al-Fatihah tu dah lekat dalam kepala otak kita ni. Bangun, cuba try ihdinas siratal mustaqim, bangun, siratal ladzina, boleh. Sebab senang. Macam itulah dia hafal Quran ni, kalau kejut dia mana-mana surah yang kita tebuk, minta dia baca, dia boleh baca. Satu hari dia dengan bapak dia hafal Quran. Dia pergi ke kebun. Ni dia cerita sendiri. Nama dia Muhammad Rabiga. Dia dengan bapak dia pergi kebun kurma, dengan kebun zaitun. Dia ada kebun zaitun. Tiba-tiba tengah-tengah malam dia pergi dengan pak dia ni, dia nampak warna putih datang. Ini cerita betul, warna putih. Kawan saya ni, dia kata baca Quran. Yang anak dia kata kat pak lah baca. Pak kata hang baca. Sampailah benda putih tu lalu, cahaya putih tu lalu, pergi. Sampai pergi habis.
Pak dia tengok, kenapa kau tak baca Quran? Lah, dia kata, kenapa bapak yang tak baca Quran? Dia kata, aku Quran pun lupa. Bila tengok tu, cahaya tu, dia kata lupa. Engkau kenapa? Saya pun sama juga pak, lupa juga. Jangan main-main. Kan, Al-Quranul Karim. Sebab tu Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala bila sebut tentang Al-Quran, dalam Al-Quran Allah cerita dalam banyak kisah yang perlu kita ambil pengajaran. Sebab tu dalam bulan Ramadan, kan, kita digalakkan untuk membaca Al-Quran. Lagi-lagi lah dalam Al-Quran ini, bila kita baca, orang kita hari ni Alhamdulillah, dia bila sampai Ramadan, dia akan baca. Sebab tu ustaz, bila orang tanya ustaz, apa hukum baca Quran melalui gadget? Boleh tak? Boleh. Tapi kebanyakan orang yang baca melalui gadget ni, dia akan jadi masalah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tidididit, masuk panggilan. Dia pun jawab, Assalamualaikum. Mana? Tunggu dah. Okey, tunggu sat. Sadaqallahul azim. Bila nak khatam? Kan, ni gangguan-gangguan. Kalau kita baca mushaf, kalau kita ambil Quran, tak apa. Tapi inilah yang kebiasaannya, orang kita bila baca, dia tak buat silent ataupun dia tak buat yang pilot mode tu, dia tak buat. Jadi dia akan diganggu. Kadang-kadang masuk mesej, baca betul, tengok masuk WhatsApp, berhenti kejap. Baca bau satu rangkap, kan? Tetapi baca WhatsApp 3 minit. Bila nak khatam? Bila kita nak baca Quran? Sebab tu bila kita sebut tentang nuzulul Quran, penurunan Al-Quran, kita tengok apa hebatnya Al-Quran. Nak masuk Ramadan ni, kita tahu, tadi kita dah cerita serba sedikit turunnya Al-Quranul Karim yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Baik, malaikat Jibril ni pembawa wahyu. Dan antara wahyu yang dia bawa kepada baginda Nabi SAW adalah Al-Quranul Karim. Maka Jibril menjadi sebaik ataupun menjadi penghulu kepada sekalian malaikat. Al-Quranul Karim diberikan kepada Nabi SAW. Jibril sampaikan wahyu kepada Nabi. Jibril menjadi sebaik-baik ataupun penghulu kepada sekalian malaikat. Diberikan kepada Nabi SAW, maka baginda Nabi SAW menjadi penghulu kepada sekalian Nabi. Al-Quranul Karim diberikan kepada umat Muhammad. Umat Muhammad menjadi sebaik-baik ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik ummah, kata Allah. Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan apa? Bulan Ramadan. Kan Allah sebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Al-Quranul Karim bila diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar menjadi sebaik-baik malam. Baik, kalau malaikat Jibril yang membawa Quran menjadi sebaik-baik malaikat, kalau Nabi yang membawa Al-Quran menjadi sebaik-baik Nabi, kalau umat Muhammad yang diberikan Al-Quran menjadi sebaik-baik ummah, kalau bulan Ramadan diturunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik bulan, kalau malam Lailatul Qadar yang diturunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik malam, bayangkan kalau sekiranya kita amalkan Al-Quran dalam rumah tangga kita, bukankah kita akan menjadi keluarga yang baik? Ramai yang mesej, kan? Kalau ustaz di TV Al-Hijrah selalunya setiap hari Khamis macam pagi tadi pukul 7.30 kita akan selalu di TV Al-Hijrah. Maka selepas daripada itu banyak soalan. Antara soalan yang sentiasa ada, ustaz, macam mana saya nak bahagiakan rumah tangga saya? Itu soalannya. Muslimin muslimat, kebahagiaan rumah tangga, apabila kita hari ni nak rumah tangga kita bahagia,
iaitu dengan kita berapa banyak kita membaca Al-Quran dalam rumah kita. Bahagianya orang bukan sebab besarnya rumah. Tak. Mungkin salah satu faktor besar rumah tu ketenangan, kita rasa seronok, tapi tak menjamin kebahagiaan. Betul ada orang, kalau orang lama-lama dulu ni kita tengok kan, seekor ikan seekor boleh makan anak 4 orang makan seekor ikan. Hang ambil kepala, hang ni badan, yang ni tengah, hang ni ekor. Cukup. Alhamdulillah. Sihat walafiat, gemuk-gemuk pula. Seekor. Dibagi 4. Tapi hari ni 4 ekor ikan, anak dia seorang jadi tibai. Tu pun tak cukup. Sebab keberkatan tu bila Allah nak turunkan apabila kita membaca kalam Allah. Muslimin muslimat, bila kita sebut tentang Al-Quranul Karim dalam rumah kita, berapa ramai yang membaca Al-Quran dalam rumah tangga dia. Pagi-pagi sebelum suami nak pergi kerja, buka Al-Quran. Hari ni di TV ada, di radio ada, macam-macam. Kita boleh beli, kita boleh pasang Al-Quran. Bagi semua ahli keluarga dengar, maka Al-Quran akan menjadi naungan dalam rumah tangga. Maka rumah tangga akan menjadi sebaik-baik rumah tangga. Lepas tu bila kita sebut tentang nuzul Quran ni, nak masuk dalam bulan Ramadan, inilah yang sepatutnya kita lakukan untuk kita mengamalkan Al-Quranul Karim dalam rumah, dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tadi membaca Al-Quran dalam rumah, ada orang tanya satu soalan. Dia kata, "Ustaz, rumah saya ni ada gangguan. Jadi apa yang perlu saya buat?" Gangguan. Kan? Jadi disarankan untuk seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan surah Al-Baqarah. Dia tanya, "Ustaz, aci tak aci Ustaz?" Dia main aci tak aci? Aci tak Ustaz? Kalau saya pasang Quran, kan, melalui radio ke TV ke, selalu orang beli yang macam radio kecil tu, aci tak Ustaz? Saya pasang tu, kemudian saya letak surah Al-Baqarah, saya pergi market. Aci tak? Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tapi sebenarnya yang menjadi masalah tu kita. Sebab kitalah yang kena amalkan Al-Quran tu dalam rumah. Malam ni Ustaz nak bagi satu amalan tentang Quran. Satu amalan, balik amal ni berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Abi Ya'la. Ada satu hadis. Hadis ni kategori dia hadis lemah, tetapi dalam fadail a'mal, dalam kita nak beramal, kita boleh beramal dengannya. Hadis ni memang ada di dalam hadis. Apa dia? Biasa tak kita dengar amalan surah, satu surah ni kita dah biasa dah kita amal. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah apa? Surah Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Balik ni amal. Kata Nabi, sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas, membaca Al-Quran ni, surah Al-Ikhlas, balik amal, sebelum dia masuk dalam rumah dia, Nabi sebut, "Man qara'a suratul Ikhlas", sesiapa yang masuk, sebelum nak masuk rumah, dia membaca surah Al-Ikhlas sebelum masuk rumah. Ni balik kejap lagi, nak masuk rumah ni, baca surah Al-Ikhlas. Maka apa dia yang Allah akan berikan? Allah akan mengangkat kefakiran rumah dia dan rumah jiran dia. Siapa-siapa yang tak nak fakir, maka baca surah Al-Ikhlas sebelum masuk rumah, maka kata Nabi, Allah akan angkat kefakiran rumah dia dan rumah jiran dia. Sekiranya kita ni malas nak baca, kan malas sungguh nak baca, "Ustaz, surah Al-Ikhlas ni panjang, dia rasa panjang 4 ayat je pun." Jadi pergi dekat rumah jiran, kata, "Ni, tadi malam aku dengar ni Ustaz sebut siapa-siapa baca surah Al-Ikhlas sebelum masuk rumah, maka Allah akan angkat kefakiran. Rumah hang ni Allah angkat kefakiran."
Bukan rumah hang je, aku jirah hang sekali rumah aku. Jadi aku malas baca, hang amal. Allah akan angkat kefakiran. Ada seorang maklum, lepas ustaz ceramah ni di satu masjid ni, ada seorang maklum kan, dah berapa kali ceramah di sana, dia jumpa ustaz. Waktu ustaz ceramah, ustaz bagi amalan ni, bila balik, boleh tak ustaz? Dia tanya, boleh tak ustaz? Maklum ni bila sampai rumah, dah buka pintu, kemudian dah masuk dalam rumah, ambil remote TV dibuka, tiba-tiba teringat apa yang ustaz sebut tadi. Allah, lupa baca surah Al-Ikhlas. Dia boleh tutup TV, dia boleh keluar pakai balik telekung, pakai balik kaset, dia keluar dia tu, ustaz, aci tak ustaz? Boleh tak ustaz? Saya baca. Pak Long kata apa? Ni nak pergi mana? Lupa baca surah Al-Ikhlas. Dia keluar. Mujur dia keluar rumah, kalau dia pergi masjid balik, tak naya. Dia bila kita teringat baca lah, waktu teringat tu baca, tak ada masalah. Tu hebatnya Al-Quran Al-Karim. Ustaz datang daripada sini. Ni kita sebut tentang nuzul Quran ni. Allah sebut tadi kan, kalau Allah turunkan Al-Quranul Karim atas gunung ganang ni, gunung ganang akan hancur berkecai kerana takut pada Allah. Tapi manusia ni dia terima tentang amanah yang Allah berikan. Ustaz bila datang ni tadi, daripada nilai, pagi tadi ada TV Al-Hijrah, lepas tu lepas tu ada program, lepas tu datang terus minta penganjur send location. Baik, rata-rata ni kalau kita tengok tuan haji kita ni, handphone semua canggih-canggih. Dalam handphone kita ni kan, muslimin muslimat, handphone canggih ni mesti ada kita Google Maps lah, paling kurang Google Maps yang nak pandu kita kan, nak pandu. Dia sebut turn right kita, left kita, gaung kita. Ustaz daripada nilai sampai sini tak ada masalah, terus dia datang bawa sini. Ada satu kali di Kedah, Masjid Ghufran. Masjid Ghufran ni di sebelah Maktab Mahmud. Pasal nak siapa orang Kedah sini ataupun biasa pergi Kedah, ada Maktab Mahmud, di sebelah tu Masjid Ghufran, kubah dia kuning. Kubah masjid dia warna kuning. Dia jemput ustaz ceramah, waktu tu Maulidur Rasul. Dia kata, ustaz, bukan masjid yang depan tu, ustaz pergi masjid lama belakang. Jadi ustaz kata, tak apalah, share location. Kita pun guna lah location kan, kita ada share location tu, kita guna kan. Baik, bila share location ni, dia kata turn right, left, sampailah satu lorong, dia kata turn left. Kita pun masuk left. Masuk macam ni gelap, jalan mati depan, belah kanan rumah kosong, belah kiri kubur. Bila kubur ni kita pun berhenti, duk fikir yang jemput aku ni mungkin orang mati juga, orang meninggal. Tiba-tiba telefon bunyi, Tok Imam dia, Assalamualaikum Ustaz, Ustaz dah sampai? Sampai dah, Alhamdulillah. Ustaz kat mana? Tak nampak pun. Ustaz pun balas, saya lagi tak nampak Tok Imam. Ustaz kat mana? Dekat kubur. Lah, Ustaz buat kubur kat bawah. Lah, dah location hantar sini. Dia kata, bukan sini Ustaz, depan lagi. Jadi Ustaz kata, jangan salahkan saya, salahkan Waze yang bawa saya. Itu satu. Ada beberapa juga tempat, kadang-kadang kita pakai, dia hantar, kita tekan location, dia hantar tempat dia, betul tak? Kadang-kadang dia masuk mana-mana lorong. Tapi ada tak kita delete aplikasi tu? Ada? Kita delete aplikasi Google Map ke, tak kira lah apa dia, betul tu, ada kita delete. Kita tak pernah delete, kita gunakan juga. Baik, persoalan Ustaz, sebelum nak habis masa 5 minit lagi ni. Bukan Ustaz, kita rehat 5 minit. Oh, rehat, ingat berhenti 5 minit. Belum lagi Ustaz. Belum lagi, kalau macam tu kita berhenti dulu. Okey, kita berhenti take 5 kerana kita nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bila kita sebut tadi, iaitu tentang Al-Quranul Karim, apa yang saya nak cuba sampaikan, dalam handphone kita ni, kita tak pernah, walaupun kita dah berkali-kali, mungkinlah kalau macam saya dah berkali-kali, bila kita nak tekan location tu tak sampai, ataupun tempat yang dia bawa tu mungkinlah
jauh ataupun lain daripada apa yang kita nak. Tapi kita tak pernah pun delete aplikasi tu. Baik, persoalan dia, Al-Quran pernah tak bawa kita jalan yang tak betul? Tapi sebab apa kita hari ni tak mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup kita? Allah sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, itu adalah kitab, kata Allah. Yang mana kitab tu hudan lil muttaqin, dia adalah petunjuk. Tapi dalam hidup kita hari ni, kita tak ambil Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Sebab tu sebelum kita nak mengakhirkan kehidupan kita di dunia ni, yang mungkin kita hari ni tak membacanya, tetapi esok bila kita nak meninggal dunia, itulah yang kita cari Al-Quranul Karim. Sebenarnya bila kita baca Al-Quran, bila kita cakap tentang nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran, nak masuk dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran, yang mana bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim padanya, maka sudah pasti kita kena sambut bulan Ramadan ini dengan penuh jiwa yang terbuka, dengan keimanan yang mantap dan persediaan. Sebab tu tak boleh lagi bila sebut tentang Quran mesti cerita tentang Ramadan. Ni nak sampai dah bulan Ramadan, ya, dah tak berapa hari dah kita nak masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh kita tunggu-tunggu. Kerana tu para salafus salih, ketika mana 6 bulan sebelum sampai bulan Ramadan, 6 bulan sebelum nak sampai, mereka doa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami bulan Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Bila sampai bulan Ramadan, dah habis bulan Ramadan, mereka doa pula 6 bulan selepas habis Ramadan, minta Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami dalam bulan Ramadan. Maknanya 12 bulan, 1 tahun doa minta Allah cerita tentang Ramadan. Sampaikan bulan Ramadan, habis Ramadan minta Allah terima amalan 6 bulan pula. Selepas Ramadan minta Allah terima dalam bulan Ramadan. Jadi bila kita nak masuk dalam bulan Ramadan ni, bulan Al-Quran, kan, macam Ustaz difahamkan ni, Gunung Mansura ni di antara salah satu, Masya Allah, hebat. Tadi sembang-sembang dia kata belakang ni nak buat surau. Dalam gua, ada 2 gua dalam ni. Satu gua belakang ni, betul. Satu lagi gua kat belakang tu, dia kata mereka tengah tengok kemungkinan buat surau. Ni salah satu kehebatan yang ada. Dan mungkin yang pertama, kalau boleh buat, Masya Allah, jadi tarikan pelancong. Jadi bila kita sebut tentang bulan Ramadan, iaitu bulan Al-Quranul Karim, cerita tentang Ramadan ni mesti dikaitkan dengan Al-Quran, dan Al-Quran mesti dikaitkan dengan bulan Ramadan. Jadi bila kita sebut tentang Ramadan yang akan berjumpa dengan kita tak berapa lama ni, jadi apa persediaan kita? Ni yang kita sebut tadi, Gunung Mansura ni akan menjadi salah satu tarikan pelancong. Dan bila kita sebut tentang pelancongan juga, sebelum kita nak sebut tentang Ramadan ni, pelancongan ni juga, kebiasaan kita, kalau ada tiket-tiket murah, contohlah kalau ada naik kapal terbang yang murah ni, Ustaz tak perlulah sebut kan, tapi kita dah tahu dah, kapal terbang ni kadang-kadang dia ada buat promosi, hotel-hotel ada buat promosi. Kita ni setahun sebelum nak fly tu, kita dah beli dah. Harga kadang RM25, RM30, RM40. Contoh daripada KL pergi Langkawi, beli dah, bersedia dah, booking bilik dah dekat Langkawi nak pergi. Contohnya kalau Langkawi, Perak, apa dia tempat kita nak pergi, hotel mana nak duduk, tempat mana nak ziarah, dah buat persediaan setahun. Tapi Ramadan nak sampai, kita tak buat pun persediaan dalam ibadat kita. Sebab kita bila nak sampai bulan Ramadan, kita tak rasa apa amalan ibadat yang kita nak buat bila sampai Ramadan. Berapa kali kita nak khatam Quran, berapa banyak solat tarawih yang kita nak kerjakan.
Apa amalan zikir yang kita nak buat ketika mana sampai bulan Ramadan? Apa persediaan yang kita nak buat bila sampai bulan Ramadan? Apa amalan? Sebab kita akan sentiasa rugi dan rugi dan rugi, sentiasa rugi, kerana kita tak mengerja apa yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Dan akhirnya keluar Ramadan, kita akan rasa, ya Allah, rugi dia ya Allah. Tapi kalau kau berikan aku pada tahun depan, aku berjumpa Ramadan, maka aku akan buat ibadat. Ni Allah bagi lagi tahun ni, insya-Allah. Kalau izin Allah, Allah berikan kita bulan Ramadan ni, Allah berikan keizinan untuk jumpa, apa yang kita nak buat perancangan ibadat kita. Kalau dunia kita boleh buat perancangan, tapi bab akhirat kita jarang buat perancangan untuk amal ibadat. Sebab tu antara perancangan yang kita kena buat, yang pertama kan, sebelum nak masuk bulan Ramadan ni, yang pertama perancangan dia nak masuk ni, kita kena tahu kita ni dah qada puasa ke belum bagi orang perempuan. Itu yang pertama. Ataupun orang lelaki ni masih lagi berbaki, dah qada ke belum. Kalau belum, cepat qada. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum nak masuk dalam bulan Ramadan ni, bulan Ramadan akan masuk, iaitu bulan Al-Quranul Karim, yang kita hari ni kita sentuh tentang nuzulul Quran. Bila nak masuk dalam bulan Ramadan ni, yang kedua, apa yang perlu checklist yang kita kena sediakan sebelum masuk, iaitu apa amal ibadat yang kita nak buat. Amal ibadat kita, berapa banyak solat tarawih yang kita nak buat, masjid mana yang kita nak pergi. Kita kena tahu dah masjid. Contohnya di negeri Perak ni kan, kalau di sini ni, di Ipoh ni, masjid mana yang bacaan imam dia subhanallah sedap, supaya menghidupkan Al-Quranul Karim dalam diri kita. Itu yang kita kena buat, checklist. Yang kedua, tentang ibadat kita. Yang ketiga, apa yang perlu kita buat ketika mana masuknya dalam bulan Ramadan, yang akan beberapa hari lagi kita nak masuk. Bukan tempat buffet yang kita nak kena, tetapi apa yang perlu kita sediakan untuk kita berbuka, yang mana apabila kita nak berbuka, antara tempat, antara waktu yang mustajab adalah waktu nak berbuka puasa, doa mustajab. Doa apa yang kita nak doakan? Ni nak buka puasa, doa apa? Janganlah doa buka puasa je yang kita doa. Mesti ada doa yang kita minta. Sebab doa orang yang berpuasa mustajab. Tapi doa apa yang kita nak minta? Yang ni kita kena sediakan doa tu. Antara yang kita jangan tinggal, doa Allah kekalkan kita terima hidayah Allah. Muslimin muslimat, hidayah Allah ni cukup mahal. Bila sebut tentang iman ni, mahal. Sebab tu kumpulan raihan. Biasa tak kita dengar iman adalah mutiara? Biasa tak kita dengar satu kumpulan nasyid raihan, dia sebut apa? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman mana boleh kita nak warisi? Bapa, ustaz, anak tu dia. Syaitan pun terkejut. Dia tak boleh diwarisi. Iman tak boleh. Ada tak? Pernah tak kita lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tu imam sebut Assalamualaikum, Tuan Haji, muslimin muslimat, sesiapa yang rasa iman dia kurang boleh datang jumpa saya ni iman melimpah-limpah. Ada. Iman tak boleh diwarisi. Sebab tu antara doa yang jangan tinggal, doa yang kita hafal selalu tu imam sebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau cabut ya Allah hidayah selepas kau bagi kepada kami. Ba'da idh hadaitana. Sebab tu hidayah Allah ni mahal. Mana boleh kita nak pergi beli kedai mamak hidayah? Pergi kedai Aceh, sini panggil kedai Aceh. Pergi kedai mana-mana, tak kira lah mana kedai, pergi kata saya nak iman sekilo, mau dia hantar tanya rambutan. Iman tak boleh nak kita nak pergi beli, tak boleh. Sebab tu
bila cerita tentang iman ni, Ustaz teringat ada satu rancangan di TV. Waktu Ustaz duduk dekat Morocco dulu kan, Ustaz sebut 10 tahun ijazah master PhD di sana. Ada satu rancangan di negara Arab, dia macam TV Al-Hijrah. Sana dia ada dua rancangan Islam yang popular, Iqra dengan Ar-Risalah. Ada dalam rancangan sana, dia macam tanyalah ustaz. Macam rancangan tanyalah ustaz, ada seorang syekh, orang telefon, dia jawab soalan. Ada satu panggilan daripada seorang laki-laki, dia telefon Syekh Abdul Rahman Al-Arifi. Syekh tu, mana panggilan ni kan? Bila dia telefon, dia kata, Syekh, aku nak tanya kau satu soalan. Dia kata soalan dia pelik sedikit, tapi aku nak bertanya kepada kau. Dia kata soalan dia, Syekh ni kata, tafadhal, silakan. Dia kata soalan dia, aku ni minat seorang perempuan. Cerita tentang perempuan. Dia kata aku minat seorang, tapi perempuan ni dia tak nak aku. Aku cinta perempuan ni, tapi perempuan ni tak nak aku. Aku nak dia, aku nak kahwin dia, dia tak nak aku, dia tolak cinta aku. Syekh ni kata, macam kita lah, bunga bukan sekuntum. Kalau dah ada jodoh ada, tak ada, tak apa, cari lah yang lain, perempuan banyak lagi. Kemudian Syekh ni berdoa dengan satu doa. Antara doa Syekh ni doa, Allahumma amitna bil iman. Biasa dengar tak doa ni? Biasa kan? Allahumma, ya Allah, amitna bil iman, matikanlah aku dengan iman. Wansyurna bil iman, bangkitkan dengan aku dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkanlah aku ke dalam syurga dengan iman. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan kerahmatanmu ya Allah. Laki-laki ni yang telefon kata dia minat perempuan ni, bila Syekh ni doa, menangis dia. Menangis. Syekh ni terkejut, dia kata, sebab bila panggilan telefon tu boleh dengar laki menangis. Syekh ni kata, engkau terkesan ke dengan doa aku? Dia kata, Syekh, aku terkesan sangat dengan doa kau. Doa yang aku bacakan tadi, ni Syekh disebut, doa yang aku bacakan tadi, ya Allah, matikanlah aku dengan iman, bangkitkan aku dengan iman, masukkanlah ke dalam syurga dengan iman, dengan kerahmatan engkau ya Allah. Doa tu kau terkesan. Dia kata, terkesan ya Syekh, kerana perempuan tu namanya iman. Masalah, dia kata, Syekh, iman tak dapat. Syekh ni masuk iman tu, iman hati kita kerana Allah. Dia, ya Allah, matikan aku dengan iman. Iman tak dapat Syekh. Bangkitkan aku dengan iman. Iman tak dapat. Sebab tu iman yang dimaksudkan adalah iman kita dengan Allah. Masuk bulan Ramadan ni, muslimin muslimat nak masuk dalam bulan Ramadan, keimanan. Itu yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim dalam hadis kedua mereka. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man sama Ramadan, sesiapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan keimanan, bukan nama iman dengan keimanan, wahtisaban, dan dia menghitung, mengharapkan keampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunkan dosa. Maknanya sebelum nak masuk dengan bulan Ramadan ni, nak masuk dalam bulan Ramadan, iman kita kena mantap dulu. Antara sebab iman tak mantap ni disebabkan apa? Salah satunya disebabkan makanan. Ada seorang, ni satu cerita. Ustaz sebab ceramah dekat masjid, kadang orang cerita, kita ambil dah cerita orang ni. Ada satu cerita ni di Kedah. Orang Kedah ni hebat-hebat. Ustaz, kalau orang Kedah tanya, Ustaz takut. Soalan orang Kedah, orang Perak okey. Orang Kedah, soalan dia, uish, kita kalau dia tahu, Ustaz saya nak tanya, orang mana Kedah? Kita seriau, takut. Sebab apa? Sebab soalan dia bombastik, luar biasa. Soalan orang Kedah luar biasa. Ada satu soalan, sebelum saya nak cerita tadi, ada satu soalan, dia kata, Ustaz sebut tadi ceramah, dalam satu ceramah, orang yang duduk dekat syurga ni ataupun dalam neraka ni, sama ada syurga khalidina fiha, dia akan duduk selama-lamanya. Dia tanya satu soalan, Ustaz berapa lama? Ustaz pun jawab, tak long.
Berapa lama tu Allah sebut khalidina fiha? Selama-lamanya. Ustaz, saya faham. Selama-lamanya. Berapa lama? Ustaz tambah lagi lama. Pak Long, selama-lamanya tu selama-lamanya lah. Dia tanya lagi, Ustaz, saya faham. Selama berapa lama? Kalau pakat layan dah sampai esok tak habis. Ustaz pun kata, Pak Long meninggal dulu, Pak Long tahu berapa lama. Tu je jawapannya. Betul? Sebab kita ni macam ceramah tadi, start pukul 9, pukul 11 habis lah. Setiap permulaan ada pengakhiran. Otak kita tak boleh terima selama-lama. Macam juga ada seorang orang Kedah, dia tanya Ustaz, bila kita sebut inna abwabul jannah samaniyatul abwab, sesungguhnya pintu syurga dalam hadis Bukhari ada 8 pintu. Ni dalam hadis Bukhari, kata Nabi, sesungguhnya pintu syurga ni ada 8 pintu. Muslimat kena hafal 8 pintu. Antaranya Babur Rayyan, pintu Rayyan yang kita biasa dengar. Pintu orang yang suka puasa, dia akan masuk satu pintu, namanya pintu Rayyan. Pintu orang yang suka puasa. Dia ada juga pintu solat, babu solat, pintu solat. Ada pintu babu la haula wala quwwata illa. Ada pintu birrul walidain, ada pintu al-aiman. Ni semua pintu-pintu ni ada 8. Lepas habis ceramah, ada seorang Pak Long datang, Ustaz, saya nak tanya Ustaz tadi, bagi tahu syurga ni ada 8 pintu. Betul ke Ustaz? Betul. Ustaz sebut tadi betul hadis Nabi. Saya nak tanya Ustaz satu soalan. Ustaz kata apa dia? Pintu tu macam rumah flat ke, pintu ke? Ataupun pintu macam rumah teres, pintu. Cuba muslimat orang Perak jawab. Pintu dia bertingkat ke memanjang? Mana aku tahu? Tak mati lagi. Nabi sebut tentang pintu syurga ni supaya kita kerja pulun tu. Macam soalan Abu Bakar. Abu Bakar tanya juga. Abu Bakar punya soalan lain. Dia tanya, kan? Abu Bakar tanya, Ya Rasulullah, kalaulah, kata Nabi, pintu syurga ni dia akan panggil, nama dia panggil, siapa pemilik, siapa yang berhak masuk pintu. Abu Bakar punya soalan, Ya Rasulullah, kalaulah ke-8 pintu tu panggil, mana satu pintu yang dia nak masuk? Nampak soalan? Maknanya ke-8 pintu tu semua dia buat. Dialah champion bab puasa, dialah champion bab solat, dialah champion bab taat ibu bapa, dia champion apa? Semua pintu panggil dia. Mana pintu nak masuk? Kata Nabi, dia boleh masuk mana-mana pintu dia suka. Macam anak kita lah ni keluar kadang-kadang SPM kan, dia dapat contohlah 9A ke 10A ke, hantar borang, dia excellent dalam semua mata, semua universiti panggil dia. Tajaan mara, tajaan daripada kerajaan negeri, semua nak taja, betul? Tapi cuba dia dapat 8E, siapa nak taja dia? Siapa panggil dia? Jadi kalau dia champion dalam semua pintu akan panggil dia. Itu soalan Abu Bakar. Jadi muslimin-muslimat, antara yang kita nak sebut tadi, ada seorang dia tentang Ramadan. Bila kita sebut tentang Ramadan, antara amal ibadat yang menjadi masalah kepada kita bila kita berbuka puasa. Ada satu cerita ni. Biasa tak bulan Ramadan ni, kalau sebelum daripada ni PKP, boleh lagi ni? Boleh lagi? Boleh? Boleh lagi? Sikit lagi insya-Allah. Ustaz tahu ni rata-rata tunggu bukan tunggu ceramah ni tunggu hadiah tak habis lagi ni. Ustaz cepat sikit, hadiah tak habis lagi ni. Jadi antara masalah dia, masalah bila berbuka puasa. Waktu PKP ni tak apalah, dulu PKP 2 tahun kita buka dekat rumah kan, bazar tak ada. Lah ni dibenarkan untuk bazar Ramadan, mungkin buffet Ramadan pun boleh. Yang menjadi masalah buffet, ada satu keluarga, dia datang, dia cerita, dia kata, Ustaz, anak saya kerja dekat Kuala Lumpur, balik kampung, anak minta ajak Pak, dia kata, jom kita makan buffet. Pak dia kata, buffet nak buat apa, membazir, ni mahal, masak ni sedap. Ni masak ni sedap.
Nak makan apa? Ni, mak awak data ni. Cik ni ada gaji. Kan, kerja Kuala Lumpur, balik nak buka puasa, biar kita makan kat hotel lah pak oi. Makan kat hotel, bawa mak, bawa adik-beradik, tak apa ni, sekali-sekala makan buffet, dia kata, buffet Ramadan. Baik, muslimin muslimat, buffet Ramadan biasanya berapa? Kalau kat Perak lebih kurang 150, 100, tengok tempat, betul tak? Ada yang 50, tak apalah, tengok kebiasaan 100 macam tu lah. Jadi dia kata tak apa, kita pergi makan. Lah kali pak dia pun setuju. Dalam perjalanan pergi, anak dia pesan, pak dia, mak dia, 2 adik dia dengan dia, 5 orang. Dia kata, pak, harga buffet ni pak, seorang satu kepala 100, maknanya 5 orang 500. Dia pesan kat pak dia. Pak dia pun faham lah. Sebab apa masuk buffet? Kata-kata orang, bila sebut buffet, makan sampai kenyang, betul ya? Sebenarnya bukan tu buffet. Buffet bukan makan sampai kenyang, ataupun bukan makan apa saja, dah. Buffet ni maksud dia makan sampai toke tu bankrupt. Tu buffet. Oh betul. Bayar 100, makan macam 500. Steady. Ni bayar 100, makan macam RM5, RM10. Rugi. Jadi dia pesan kat pak dia, pak, bayar 100 ni pak, seorang. Pak dia kata, okey. Lepas tu bila kat kaunter nak bayar, pak, 100 pak seorang. Pak dia kata, okey. Bila ambil pinggan ni, pak, 100. Pak dia pun dengar 3 kali dah pesan, pak dia ambil nasi macam gunung jerai. Makan ni, makan nak bagi cukup 100 ni, makan sampai tercabut kopiah. Punya makan. Makan ambil, betul tak buffet macam tu? Kejap lagi semayang maghrib, pak dia semayang dengan anak dia sebelah. Bila semayang, pak dia rukuk. Sikit pak dia rukuk. Anak dia perasan. Habis bagi salam, pak sakit pinggang ke? Pak dia kata, tak, kalau aku rukuk sempurna ni, terkeluar ayam, terlampau kenyang. Sebab tu Ramadan, antara masalah punca kita malas ibadat ni, bulan Quran ni, banyak makan. Walaupun Ramadan. Itulah Luqmanul Hakim, dia sebut apa? Iza intala'at al-ma'idah, jika penuh perut kamu, kharasat al-hikmah, waqa'atil a'dha' anil ibadah, terbantutlah hikmah dan akan bermalas-malasalah anggota badan dalam kita nak beribadah. Sebab tu bila masuk bulan Ramadan, yang menjadi masalah kita tak boleh nak baca Quran, walaupun kita akan sambut nuzul Quran, walaupun Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, disebabkan banyaknya makan. Sebab tu kalau kita tengok orang semayang tarawih, kebiasaan dia curi ayam. Bila apa? Bila imam Allahu Akbar, rakaat kedua dia steady ikut imam. Imam takbir, dia takbir. Masuk rakaat yang keempat, imam takbir Allahu Akbar, dia lambat sikit lah. Dia takbir juga, tapi sikit lambat. Masuk rakaat yang keenam, imam takbir, dia takbir lambat. Imam dah Al-Fatihah kan, Ar-Rahmanir Rahim, dia baru takbir Allahu Akbar. Masuk rakaat yang ke-8, imam takbir Allahu Akbar, dia duduk, baru Al-Fatihah. Kan imam pun baca wa basyiril ladzina amanu wa amilus salih, baru surah. Imam pun Allahu Akbar rukuk, dan dia bangun Allahu Akbar rukuk. Dia ikut, malah. Lagi-lagi yang cari tiang. Ni pun banyak cari tiang kan. Sedangkan tarawih Ramadan ni untuk mendengarkan Al-Quran. Sebab tu bila kita sebut tentang nuzul Quran, bulan Al-Quranul Karim, orang yang bila sampai bulan Ramadan, tiba-tiba tidak ada kesan Al-Quran dalam jiwa dia, dalam diri dia, orang ni adalah orang yang rugi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketika mana Nabi sebut malaikat Jibril, pada waktu tu Nabi sebut, bila Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin. Kata Nabi 3 kali. Sahabat tanya, ya Rasulullah,
Apa yang kau aminkan? Kata Nabi, antaranya, celakalah mereka yang masuk dalam bulan Ramadan, keluar Ramadan, Allah tak ampunkan dosa dia. Nabi sebut, celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Masuk dalam bulan Ramadan, keluar Ramadan, Allah tak ampunkan dosa dia. Sebab tu Ramadan, bulan Quran yang nak masuk, nak jumpa dengan kita ni beberapa hari lagi tentang nuzul Quran, maka bersedialah kita dengan keimanan dan ketakwaan. Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab suasana di gunung ni cukup tenang. Cukup tenang. Bila sebut tentang gua tadi, ada satu cerita bagaimana Nabi SAW ketika mana lari. Bukan Nabi lari, ada menyebut ialah Nabi lari ketika mana Nabi daripada kota Mekah nak Madinah. Nabi tak lari, tapi perintah Allah. Sebab ada orang sebut Nabi lari, Nabi tak lari, perintah Allah. Allah minta Nabi untuk keluar, Nabi keluar. Dan Nabi tiba di Gua Sur. Gua Sur. Dalam gua ni ada satu hadis Nabi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, sangat bagus. Sebab tu bila duduk dalam gua ni tenang. Sebab tu Ustaz sangat tertarik bila disebut tadi nak buat surau dalam gua, jangan lupa jemput. Solat dalam keadaan tu. Sebab kalau kita tengok dulu, kalau kita kan, gua ni kita takut risau kan. Kita Piramli ni main bagi satu untuk kau, satu untuk aku dalam gua. Kan cerita tentang Ahmad Al-Bah, gua juga. Sebab tu gua ni sebenarnya bila kita duduk dalam gua ni tenang. Tenang gua ni, dalam gua ni dia ada satu aura yang ada dalam gua ni. Sebab tu Allah ceritakan tentang Gunung Gadang. Sangat bagus. Kerajaan negeri Perak menjadikan gua-gua yang ada dalam negeri Perak yang kaya ni dijadikan untuk pelancongan. Diucapkan satu, orang kata, kehebatan yang boleh kita banggakan kerana di Malaysia mempunyai keunikan, anugerah gua-gua. Ustaz nak minta satu tepukan gemuruh kepada kerajaan negeri Perak atas usaha yang murni ini. Sebab ni adalah anugerah Allah. Bila dalam gua, siapa-siapa nanti belum masuk gua, pergi masuk gua. Ada satu hadis Abu Bakar As-Siddiq bercakap dengan Nabi. Ketika mana kaum yang nak membunuh Nabi SAW, kaum kafir nak membunuh Nabi SAW, duduk di depan Gua Sur. Dan waktu tu Abu Bakar dalam keadaan risau. Bukan risau dirinya dibunuh, risau Nabi dibunuh. Waktu tu Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah," dalam hadis Bukhari, "sekiranya salah seorang daripada mereka tunduk ke bawah, la ra'atna, mereka akan nampak kami. Mereka akan nampak kita ya Rasulullah." Apa kata Nabi? Dalam gua ni Nabi sebut, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma zannuka bisnain Allah salisuhuma." Dalam gua, yang ada dalam gua ni Nabi dan Abu Bakar je dalam gua Sur. Kata Nabi kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma zannuka isnain?" Apakah kau sangkakan kita berdua dalam gua ini? Allah salisuhuma, Allah yang ketiga. Maknanya Allah bersama dengan kita. Sebab tu bila duduk dalam gua, atas gunung ke, di kaki bukit ke, jangan lupa Allah yang menciptakan, Allah bersama dengan kita. Sebab tu bila sebut tentang Gunung Ganang, banyak perumpamaan yang diumpamakan tentang Gunung Ganang. Seperti mana di dalam hadis, kata Nabi, antara bezanya orang mukmin dan orang fajir, iaitu perumpamaan orang mukmin melihat dosa-dosa kecil. Nabi umpamakan seperti seorang yang duduk di kaki bukit di gunung. Orang mukmin tengok dosa kecil, gunung ini seperti akan diimpak dia. Itu orang mukmin. Adapun orang yang fajir, orang yang melakukan dosa, bila dia lihat dosa kecil, seakan-akan lalat yang hinggap di hidung dia, lalu dia tepis, lalat tu akan berterbangan. Itu beza orang mukmin dengan orang yang fajir. Sebab tu bila sebut tentang Gunung Ganang ini, maka bertepatanlah dengan kita berceramah di kaki gunung ini, Gunung Masurat ini.
maka ambillah ikhtibar dengan kita lihat kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kehebatan Allah. Seperti mana yang disebutkan, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balil zalimuna fi dhalalin mubin. Surah Luqman. Hadza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah, kata Allah. Semuanya Allah cipta. Fa'aruni, tunjukkan kepada aku satu benda yang bukan aku ciptakan. Madza khalaqal ladzina min duni, tunjuk kepada aku, kata Allah. Allah cabar, tunjukkan kepada aku satu benda yang bukan aku ciptakan. Balil zalimuna fi dhalalin mubin, bahkan orang yang zalim, mereka ni sesat yang nyata. Sebab tu kalau kita tengok gunung ganang ini, maka inilah kebesaran Allah, ciptaan Allah. Maka sebagai orang mukmin, tingkatkan keimanan bila kita lihat tentang kehebatan, keesaan Allah. Kerana hebatnya Allah, sehingga kan Nabi Musa AS ketika minta kepada Allah untuk melihat Allah, kata Allah, boleh kau nak lihat aku, tapi kau tengok Al-Jabal, kata Allah, kau tengok gunung ni. Sekiranya kau boleh lihat gunung ni dan kau kekal pada tempat, maka kau boleh melihat aku. Waktu itu gunung yang hebat itu hancur sehingga Nabi Musa pengsan. Nabi Musa kata, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, gunung yang hebat ni hancur. Sebab tu kehebatan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala moga-moga menjentik hati kita untuk sampai dalam bulan Ramadan, bulan Quran, di kaki bukit, di Gunung Masurat, tingkatkan keimanan, ketakwaan kita, rebutlah peluang dalam bulan Ramadan, kerana setiap tahun bulan Ramadan menemui kita. Tetapi kena ingat muslimin muslimat, sekali bulan Ramadan tak jumpa kita, waktu itu yakinlah kita menjadi ahli kubur. Kerana Ramadan akan tetap berjumpa, tetapi sekali kita tak jumpa Ramadan, waktu itu kita dah menjadi ahli kubur. Sebelum menjadi ahli kubur, gunakan kesempatan untuk tingkatkan keimanan kepada Allah. Moga-moga apa yang saya sampaikan mendapat ikhtibar dan manfaat untuk diri saya dan semua yang mendengar muslimin muslimat. Moga-moga Allah merahmati dan meredai. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.